Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang pelajar-pelajar ke program pembengkelan bersama Cikgu Syukri. Jadi apa yang kita nak bincangkan di sini adalah bab 3, iaitu reka bentuk dalam perniagaan. Baik, jadi sebelum kamu mendapatkan penerangan yang lebih jelas, saya nak kongsi dengan kamu apa yang dimaksudkan dengan pemasaran dan jualan. Jadi dalam bab 3 ataupun dalam subjek RBT kita mempelajari berkenaan dengan penghasilan produk. Pertama, kita faham ilmu yang dikatakan aplikasi teknologi. Sebab bab 3 adalah berkaitan dengan semua yang kita belajar daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 3, iaitu 9 aplikasi teknologi itu adalah ilmu berkenaan dengan reka bentuk. Apabila kita telah memahami yang kita belajar 9 daripada aplikasi teknologi, kamu akan menghasilkan satu produk. Dalam produk itu kita menggunakan 2 kemahiran aplikasi teknologi. Yang pertama, menggunakan satu daripada produk mengenapati masalah. Setelah kita mendapat menyelesaikan masalah pada produk, penambahbaikan kepada produk dengan mengaplikasikan satu lagi teknologi. Jadi kita ada 2 teknologi yang kita nak kena hasilkan pada produk kamu nanti. Saya harap kamu jelas yang itu. Jadi kalau kamu tak faham berkenaan dengan aplikasi teknologi untuk menghasilkan satu produk, maka susah sikit lah. Jadi saya kata susah sikit. Okey, kita pergi kepada pemasaran. Jadi sebelum kamu mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan reka bentuk sebagai instrumen pemasaran bagi bab yang ketiga, bagi tingkatan 3, saya nak tanya kamu iaitu apa yang kita faham berkenaan dengan pemasaran. Jadi sebelum saya nak terangkan pemasaran, jadi pemasaran persamaan ataupun perbezaan bila kita memasarkan dan apa juga yang dikatakan jualan. Okey, pemasaran dan jualan. Jadi di sini kamu kena faham pemasaran dan jualan mempunyai matlamat yang sama, iaitu menjana keuntungan untuk sesebuah perniagaan. Jadi pemasaran ni satu produk yang dihasilkan secara pukal, secara banyak. Jadi jualan ni kita dah hantar pergi kepada kedai. Jadi pemasaran, contoh pemasaran, saya menghasilkan satu produk, kamu seorang perniagaan, seorang buka kedai runcit ataupun kedai elektrik dan sebagainya. Jadi di antara kamu dengan saya pemasaran, saya pun jual barang juga. Untuk siapa? Untuk keseluruhan semua pasar raya, contoh. Dan kamu juga dapat duit juga. Bagaimana kamu nak dapat duit? Hasil daripada jualan. Sebab itu kita katakan pemasaran dan jualan mempunyai matlamat yang sama, iaitu menjana keuntungan untuk sesebuah perniagaan. Jadi pemasaran ni adalah pengeluar yang kreatif dalam membuat perancangan yang teliti supaya reka bentuk produk boleh dipasarkan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Jadi saya sebagai pengeluar, saya memasarkan barang. Untuk siapa? Untuk pelanggan. Sebab apa pelanggan nak? Sebab itu adalah kehendak ataupun barang keperluan. Dan kamu seorang ahli perniagaan, kamu menjual barang saya. Dia macam tu. Kepada siapa? Kepada pelanggan. Sebab apa pelanggan nak beli barang tu? Sebab memenuhi kehendak. Itu yang dikatakan kehendak pengguna. Jadi produk yang dihasilkan mampu memberi keuntungan yang paling maksimum. Kalau kamu nak berniaga, saya nak hasilkan produk, saya nak buat produk yang betul-betul boleh menjana keuntungan yang banyak. Bukan kita fikir-fikir nak berniaga, ikut. Berniaga apa yang paling banyak orang pengguna akan guna? Itu produk makanan. Produk makanan ni hari-hari orang akan makan. Jika dibandingkan dengan produk mengikut kehendak ataupun keperluan. Bagi saya makanan ni adalah paling penting. Jadi kalau kamu nak fikirkan nak jadi seorang usahawan. Sebab dalam tajuk RBT kita melatih pelajar-pelajar menjadi seorang usahawan. Usahawan ni banyak jenis. Sama ada kita nak menghasilkan satu produk merujuk kepada aplikasi teknologi yang kita pelajari. Reka bentuk makanan dan pembungkusan makanan ada dalam tajuk RBT. Jadi kita boleh melihat berbagai-bagai jenis reka bentuk. Contohnya kalau kita tengok di sini kereta. Saya tunjuk ini adalah kereta. Jadi untuk memasarkan kereta, saya pun buat promosi di situ. Saya buat pameran di situ supaya menarik minat pelanggan, menukar
kereta setiap kali, setiap model yang dikeluarkan. Itu tujuan matlamat bagi seseorang perniagaan ataupun seorang pengeluar. Jadi kalau kita tengok di sini, perkara yang kedua, memahami pemasaran adalah aktiviti komprehensif. Jadi kalau kita nak belajar berkenaan dengan pemasaran, macam mana kita nak memasarkan produk kita, dia meliputi pertama produk. Jadi apabila kita melatih kamu jadi seorang usahawan, sama ada kamu nak menghasilkan produk untuk kegunaan pelanggan ataupun kamu nak menghasilkan makanan kepada pelanggan. Jadi bagi saya, untuk mendapatkan keuntungan yang paling maksimum adalah menghasilkan satu produk makanan. Jadi dalam menghasilkan produk makanan, kita nak kena berfikiran yang kritis. Macam mana kita nak bagi orang itu gemar kepada makanan yang kita hasilkan. Jadi produk. Yang kedua berkenaan dengan harga. Sebab produk ni, kalau kita nak bincangkan minuman berkhasiat, itu minuman bercoklat. Jadi minuman bercoklat ni ada beberapa jenama. Yang pertama, kalau saya tanya kamu akan jawab, apakah produk coklat, minuman berkhasiat yang mengandungi coklat, kamu akan sebut Milo. Setiap orang akan sebut Milo. Tapi produk dia, jenama dia banyak. Ada Vico, ada Ovaltine, ada Milo dan sebagainya. Jadi untuk menarik perhatian kamu, terpulanglah kepada kamu. Cara macam mana pengeluar memasarkan produk. Sebab tu kita kata memahami pemasaran adalah aktiviti komprehensif meliputi A. Produk, B. Harga. Dan yang ketiga adalah tempat. Di mana kita nak buat tempat tu? Untuk sebagai pengedar, pengeluar, untuk sebagai seorang pengeluar, dia tak kisah dia nak ambil tempat di mana. Tapi pada kamu, untuk nak menjaga, membuka restoran, membuka kedai, tempat adalah sangat penting. Jadi kalau kita tengok manakah tempat yang paling penting, yang pertama tempat yang paling mudah orang nak pergi. Yang kedua, tempat yang tidak ada jam. Tempat yang parking ada. Kalau tempat tak sesuai, parking tak ada, selalu jam, maka kita nak buka kedai kat situ, nak buka restoran kat situ, maka akan menjadi kelemahan. Sebab tu, nak menjaga, nak memasarkan, nak buat industri, nak buka kedai, nak buka restoran, perkara yang ketiga adalah tempat. Yang keempat adalah promosi. Sekarang ni senang promosi. Kita boleh viral. Kalau kita tengok perniagaan melalui online. Sebab apa kamu beli melalui online? Kamu beli melalui Grab, Food Panda. Sebab dia ada promosi. Promosi dia cepat lah. Berbagai-bagai jenis lah. Itu kita fikir. Bagaimana kita nak memasarkan sesuatu produk. Jadi sebagai orang tengah, iaitu Food Panda ataupun Grab yang hantar makanan, dia juga boleh dapat satu pekerjaan. Sebenarnya kita dah bayar tu. Kita bayar makanan dan pos perkhidmatan bagi Food Panda. Kita panggil Food Panda sebab Panda ni adalah satu syarikat yang menghantar makanan kepada kamu, kepada pelanggan. Organisasi ataupun institusi dalam menjalankan perniagaan untuk dapat menampung permintaan pasaran dan membuat produk. Jadi kalau kamu tengok saya tadi, saya sebagai seorang pengeluar, saya ada satu syarikat menjalankan perniagaan untuk menampung permintaan pemasaran dengan menghasilkan apa-apa jenis produk. Sama ada produk penggunaan mengikut kehendak keperluan. Produk ni adalah peralatan ataupun saya mengeluarkan produk makanan. Jadi kita nak bincang di sini supaya kamu faham matlamat pemasaran, di mana yang dikatakan reka bentuk sebagai instrumen pemasaran. Ini belajar pasal pemasaran tak tahu apa tujuan. Ada bab 3 dalam RPT. Sebab nak latih kamu jadi seorang usahawan. Sebab kita dah menghasilkan produk. Bila menghasilkan produk, kita akan mengeluarkan produk. Untuk siapa? Untuk pelanggan. Sebab apa kita mengeluarkan produk untuk pelanggan? Sebab permintaan. Ada permintaan daripada pelanggan. Jika tak ada permintaan daripada pelanggan, maka kita tak hasilkanlah produk itu. Banyak perkara kita boleh bincang. Perkara yang keempat, untuk mencapai matlamat objektif syarikat dalam bidang usahawan. Jadi kita sambung balik tadi, kita melatih kamu jadi seorang usahawan. Jadi itulah adanya tajuk bab 3. Bukan kita belajar bab 3 ni hanya mengetahui apa itu pemasaran. Kita nak latih kamu jadi seorang usahawan. Jadi kamu kena faham lah. Itu matlamat RPT. Okey, kita tengok di sini apa yang dikatakan. Menyatakan maksud pemasaran. Dalam buku, dalam buku teks muka surat 125, pemasaran adalah aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar
kepada pengguna. Jadi kita dah faham dah. Aktiviti perniagaan sama ada melalui pengeluar ataupun melalui kedai, jurujual ataupun penjual, menyalurkan barang ataupun perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Kalau kamu kaji balik pasal apa, dia panggil apa? Kedai apa? DIY. Sebab apa DIY ni ada? Sebab DIY tahu kata pelajar-pelajar sekolah ataupun orang individu, dia memerlukan barang. Orang yang buka syarikat DIY ni mempunyai lebih kurang 1000 premis DIY seluruh Malaysia. Banyak tu, 1000 premis. Kita ada lebih kurang 16 negeri dalam Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak dan juga wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan termasuklah Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. 13 negara. Jadi dia orang ni cukup kreatif. Sebab apa dia kreatif? Dia boleh memikirkan kita nak sesuatu barang. Macam apa barang yang kita nak? Kita nak barang yang saya telah bincang dengan kamu lah. Kamu nak pergi asrama, perlukan lampu apa? Lampu study. Pergi cari. RM20 ni. Murah. Dia ambil daripada mana? Dia ambil daripada pengeluar. Pengeluar di mana? Di negeri China. Jual kepada kita. Siapa dia kita ni? Pengguna. Pengguna di mana? Di Malaysia. Itu tujuan dia. Kalau kita tanya ni, apa maksud pemasaran? Pemasaran adalah aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Jadi di sini ada 5 yang saya nak terangkan yang memberi maksud berkenaan dengan pemasaran. John Westwood, mereka ni adalah ahli pakar dalam pemasaran. Termasuklah dalam buku kita yang dikatakan muka surat 125, iaitu Philip Kotler. Kita cuma ambil seorang saja pakar untuk dijadikan rujukan dalam tajuk pemasaran. Tapi di sini saya nak terangkan ada 5 orang pakar dalam bidang pemasaran. Yang pertama, John Westwood. Jadi dia mengatakan pemasaran adalah usaha bersepadu yang dijalankan untuk memenuhi keperluan pengguna. Siapa dia pengguna? Kamu lah. Dan memberi keuntungan kepada syarikat. Syarikat siapa dia? Saya. Saya ni siapa dia? Saya ni adalah pengeluar. Kita faham macam tu. Mesti ada pengeluar dan mesti ada pengguna. Itu kata John Westwood. Yang kedua, kita ambil daripada Tang Desson Origin. Dia mengatakan pemasaran adalah sebahagian maklumat untuk menyampaikan nilai tambah yang lebih tinggi kepada sesuatu produk. Jadi kamu boleh jawablah mana-mana satu pun. Kalau ditanya apakah maksud pemasaran, saya boleh terima pemasaran adalah usaha bersepadu yang dijalankan untuk memenuhi keperluan pengguna dan memberi keuntungan kepada syarikat. Yang kedua, pemasaran adalah sebahagian maklumat untuk menyampaikan nilai tambah yang lebih tinggi kepada sesuatu produk. Kalau kita tengok di sini, menyampaikan nilai tambah yang lebih tinggi. Kita menghasilkan satu produk, lepas tu kita upgrade dia supaya dia boleh jadi yang terbaik. Kalau kamu tengok di sini, saya tak pasti ya, saya tengok gambar Korea, dia beli handphone yang boleh lipat-lipat. Saya tak pasti jenama apa. Kamu pun pernah tengok kan? Jadi itulah tujuan dia, menyampaikan nilai tambah yang lebih tinggi kepada satu produk. Baik, yang ketiga, barulah kita pergi kepada Philip Kotler. Philip Kotler mengatakan pemasaran adalah proses sosial dan pengurusan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Semua berkaitan dengan pengguna dan pemasaran. Dalam pemasaran. Pengguna, lepas tu pengeluar. Kehendak pengguna menerusi proses pertukaran produk dan nilai antara satu sama lain. Nanti kita bincang. Yang kita guna adalah cara Philip Kotler. Sebab kerajaan sekarang ni dia buat pertukaran produk. Kita ada banyak produk untuk mengeluarkan makanan, iaitu minyak sawit. Contoh, negara yang tak ada minyak sawit, kelapa sawit, dia akan beli sawit dan kita import masuk barang dia ke Malaysia dengan membuat proses penukaran dengan menilai barang yang kita ekspor dan kita import masuk. Itu kata Philip Kotler. Kita jual, contoh kita jual sawit dekat Jepun. Kita ambil kereta Jepun buat masuk. Kereta apa? Kereta Toyota. Contoh. Nilai banyak mana? Banyak tu lah. Okey. Saya ingat kamu boleh faham lah. Yang ketiga, J. Abraham. J. Abraham mengatakan bahawa pemasaran adalah medium untuk mencapai kejayaan dengan menyediakan perkhidmatan yang paling penting kepada pengguna. Sama lah. Semua melibatkan pengeluar dengan pengguna. Jadi kamu boleh jawab antara 1, 2, 3, 4 ni. Ataupun kita menggunakan apa yang ada dalam buku. Itu dalam buku mengatakan pemasaran adalah proses sosial dan pengurusan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna, menerusi proses pertukaran produk
dan nilai antara satu sama lain. Dan yang kelima adalah William. William pula dia mengatakan bahawa pemasaran adalah sistem keseluruhan dari pelbagai aktiviti perniagaan ataupun perniagaan yang bertujuan merancang, menentukan harga ataupun mengagihkan dan dapat memuaskan kehendak pelanggan ataupun pengguna. Itu tujuan dia. Jadi di sini, okey, aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang ataupun perkhidmatan. Jadi dua aktiviti, sama ada produk ataupun perkhidmatan daripada pengeluar pada pengguna. Saya ni sebagai pengeluar atas syarikat Primitech mengeluarkan barang perkhidmatan ataupun produk iaitu buku yang dinamakan buku praktis komprehensif. Sebab apa saya jadi penulis, mengeluarkan, jadi penerbit? Sebab saya tahu kamu perlukan bahan untuk dijadikan bahan rujukan apabila kita nak belajar. Cara saya nak promosi ni ada berbagai-bagai jenis. Macam mana saya nak promote? Ini yang kita nak terangkan kepada kamu supaya kamu faham. Antara pengeluar dengan pengguna. Dua ni kamu kena faham. Baik, kita tengok di sini peta alir. Jadi di sini saya tunjukkan peta alir aktiviti pemasaran daripada pengeluar kepada pengguna. Okey, kita ambil satu contoh. Ini adalah keperluan dan kehendak pengguna. Kamu ni nak apa? Saya ambil contoh di sini lah. Kalau bahan bacaan ke, lampu ke, kereta ke, makanan ke, itu adalah keperluan dan kehendak pengguna. Semua orang perlu. Perlu pakaian, perlu kasut, perlu beg, perlu apa lagi? Perlu makan. Nak makan nak pilih apa? KFC ke, McD ke? Nak murah dia beli dekat pasar malam yang tak ada jenama. Tu boleh dapat ayam ketul RM1.50. Tapi kalau kamu pergi dekat KFC, mungkin satu ketul RM5, RM5, RM6, RM7. Kalau kamu pergi kat McD, mungkin satu ketul RM10, dua ketul RM20. Itu yang kamu beli set tu. Ni peta alir menunjukkan pemasaran. Pemasaran ni apa dia? Jualan, memasarkan menggunakan dua kaedah. Jual kepada siapa? Pada pengguna. Memasarkan kepada siapa? Pada pengguna. Saya buat buku nak pasar kepada siapa? Pada pengguna. Kedai buku jual buku nak pasar kepada siapa? Pada pengguna. Dia macam ending dia kepada pengguna. Sebab apa? Keperluan dan kehendak pengguna. Sebab ada permintaan. Siapa dia permintaan? Pengguna. Permintaan dia macam mana? Contoh, kalau dia nak beli KFC, perut dia lapar. Bila perut lapar, dia minta. Dia perlu permintaan. Okey, kita pergi kepada yang ketiga. Permintaan kamu nak apa? Oh, nak lampu study. Sebab apa? Nak guna untuk study pada waktu malam. Sebab apa? Sebab kamu nak duduk di asrama. Saya ambil kaitan apa yang kita duduk belajar tadi. Kamu nak beli KFC. Permintaan, perut lapar. Nak beli apa? Takkan nak beli lampu. Kita nak beli produk makanan. Produk jenis apa? Kalau kamu nak jenis produk makanan ramen, dia nak beli Maggi lah ni. Orang tak beli Maggi dah. Dia nak beli produk yang dikeluarkan oleh Korea. Sebab apa orang lebih gemar makanan ramen Korea? Sebab selalu tengok cerita Korea. Betul tak? Kalau dia tak tengok cerita Korea, dia tak tahulah. Aktiviti pemasaran yang keempat iaitu nilai. Kita nak nilaikan produk ni memudahkan kamu dah. Dia ada remote control dah. Sebab kamu yang akan pilih. Kamu pilih mengikut kehendak keperluan pelanggan sebab ada permintaan produk kamu ni produk apa? Produk lampu. Nilai dia, adakah dia lebih baik daripada produk yang sedia ada? Kalau dia lebih baik daripada produk yang sedia ada, harga dia tinggilah sikit. Itu maksud dia. Baik, yang seterusnya kalau kita tengok di sini, pertukaran. Itu yang dikatakan pemasaran kita. Sama ada kita nak tukar dalam bentuk apa? Bentuk barangan ataupun produk. Sebab apa? Sebab ada keperluan dan kehendak pelanggan. Dan kalau kita pergi seterusnya, urus niaga. Jadi kita ambil urus niaga antarabangsa lah. Kita dapat pertukaran ni daripada negara China, kita hantar kelapa sawit. Kita ambil yang contoh paling mudah lah untuk kamu faham apa yang dikatakan pemasaran. Dan akhir sekali, pasaran. Jadi bagaimana nak memasarkan dia, maka kita akan tengok seterusnya. Jadi di sini saya mengatakan bahawa Philip Kotler mengatakan pemasaran adalah proses sosial yang menguruskan dan pengurusan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna melalui ataupun menerusi proses pertukaran produk dan nilai antara satu sama lain. Maka kita tirulah Philip Kotler. Jadi pemasaran ni kalau kita tengok pula, dia akan pergi kepada seterusnya. Kita ambil aliran pemasaran produk keluaran Nestle Malaysia supaya kamu faham. Apa dia produk Nestle? Banyak, susu, Dutch Lady, Mi Maggi, cepat dimasak, sedap dimakan, dan Nestum, coklat. Apa-apa produk
yang dikeluarkan oleh syarikat Nestle. Jika kita merujuk kepada buku tingkatan 3, muka surat 127. Jadi di sini dia menunjukkan produk pemasaran kereta Malaysia. Kereta apa? Kereta Proton, kereta Pro 2, kegunaan samalah. Jadi saya nak buka minda kamu supaya kamu lebih faham selain daripada kereta. Nanti kalau kita fikir-fikir, RBT ni tak ada cerita lain, asyik kereta ya. Dalam tajuk lakaran pun lukis kereta. Dalam projek mekatronik pun pasal kereta kawalan jauh. Jadi kita buka minda kamu, kita tak tumpu kepada apa yang ada dalam buku. Maka saya lebih sesuai kepada produk Nestle. Syarikat Nestle. Jadi kita tengok di sini. Ini adalah pengeluar. Pengeluar ni siapa dia? Nestle. Kalau buku pengeluar kereta ni siapa dia? Proton. Yang kedua, bila pengeluar ni nak keluar, sebelum nak dipasarkan, dia mesti simpan. Dia buat produk, dia simpan. Tempat penyimpanan dia dipanggil pergudangan. Gudang. Dia tak boleh buat terus nak hantar pergi ke lori. Dia simpan dulu. Baru dia nak pasarkan. Di mana dia nak pasarkan? Maka dia perlu pengangkutan kereta Nestle. Kalau kamu nak tengok kereta Eco, lori Eco lah. Ni ada lori DIY. Ni proses di mana tata aliran pemasaran produk. Keluaran apa? Keluaran Nestle. Produk apa? Dia bukan produk susu. Maggi pun dia keluar juga. Produk makanan dia keluar agak. Perencah makanan. Itulah contoh. Baik, yang seterusnya adalah promosi. Dia buatlah promosi. Promosi ni melalui pameran yang kita akan belajar nanti. Bagaimana kita nak promotkan promosi. Dia buh dalam iklan. Iklan mana? Iklan selepas main bola lah, main badminton lah. Minum Melo jadi kuat dan sihat. Jadi kalau kamu nak bagi jadi kuat, minum Melo. Kita pun beli Melo. Itu salah satu faktor dia. Tujuan dia memasarkan. Sebab tu kalau saya tanya kamu apakah produk minuman bercoklat ataupun kita kenali sebagai minuman berkhasiat, kamu akan sebut, semua orang akan sebut Milo. Tak ada pun siapa nak sebut Vico. Tak ada siapa nak sebut Ovaltine. Dia akan sebut Milo. Pasal apa dia sebut Milo? Ni yang kita nak bincangkan. Okey, kita ambil satu persatu dulu supaya kamu jelas, faham. Perniagaan. Dia hantar latih kat mana? Di kat Maidin, Speed 99, macam-macam lah. Produk. Hantar di Lotus. Dulu dia panggil apa? Tesco. Tesco. Dia perniagaan. Ya, lepas tu jadi orang yang berniaga ni tak perlulah promosi sebab dalam iklan dah ada dah. Sebab tu bayaran iklan, kamu tengok TV nanti, setiap iklan harga setiap iklan lama dia adalah 30 second. Dalam 30 saat tu dia masukkan maklumat-maklumat yang boleh mempengaruhi kita supaya kita membelinya. Kalau kamu tengok pukul 5 petang, gambar kartun, dia jual promosi produk yang adik-adik kita suka, yang kamu kecil-kecil dulu suka. Dindong lah, dindeng lah, macam-macam. Beli Tora lah, dapat mainan. Sedangkan mainan tu tak boleh bergerak, tapi kamu beli. Sebab apa? Promosi. Okay? Promosi dia yang baik. Dan yang seterusnya adalah pengguna. Ini nama dia pengguna akhir. Siapa dia pengguna? Kamu. Saya pun minum Melo. Saya tak minum Ovaltine, saya tak minum Vico. Saya rasa Melo paling sesuai. Sebab apa? Minum Melo jadi kuat dan sihat. Saya nak kerja, minuman berkhasiat saya adalah Milo. Yang kedua adalah pengguna organisasi. Pengguna organisasi ni macam restoran. Pengguna kita lah. Jadi pengguna organisasi ni restoran, kedai makan, kedai pokok ketapang ke, kedai mamak Ali apa nasi ganja ke. Dia jual kepada siapa? Dia beli. Tapi dia jual benda tu kepada kita, pengguna. Akhir sekali adalah pengguna. Jadi pengguna ni sama ada pengguna organisasi itu yang buat restoran makanan ataupun kamu sebagai pengguna. Okey ya. Ini catatan alih. Jadi di sini kalau kita tengok di sini senanglah kita nak faham. 3.1.2 merujuk buku teks muka surat 128 menerangkan peranan. Peranan reka bentuk dalam pemasaran. Saya nak cerita tentang diri saya sebagai seorang pengeluar. Jadi ini peranan reka bentuk dalam pemasaran. Nanti kamu akan kenal lah, saya ni pengeluar juga. Apa dia yang saya keluar? Ada yang baru nak keluar, ada yang dah keluar. Dah keluar bahan penulisan lah. Ada lagi produk
yang belum keluar lagi. Sekarang ni dalam checking lagi. Masih dalam kajian dan penyelidikan. Kamu sesuai lah bila saya nak terang, kamu faham. Jadi menerangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran. Jadi sebelum memasarkan barang ataupun perkhidmatan. Jadi dua lah. Barang ataupun perkhidmatan. Setiap produk yang dipilih mesti mempunyai spesifikasi ciri-ciri keberkesanan produk yang dinilai seperti berikut. Yang pertama, bentuk. Produk kita bentuk lah. Nak buat packing Milo. Dulu Milo bubur dalam tin, sekarang ni Milo bubur dalam paket. Sebab apa? Sebab nak bezakan dia. Dari segi apa? Dari segi rupa ataupun harga. Itu saiz. Ni kita belajar dalam elemen. Elemen kita apa dia? Garisan. Tapi kita tak letaklah ciri garisan di sini. Sebab kita letak di segi bentuk. Bentuk apa? Packaging. Rupa dia macam mana? Saiz dia macam mana? Kalau kita ambil lampu tidur. Bentuk lampu tidur macam mana? Rupa dia macam mana? Saiz dia macam mana? Takkan nak buat lampu tidur terlalu besar. Nanti warden guru asrama tangkap. Dia buat kecil saja. Guna bateri tak? Tak, dia guna solar. Boleh guna power bank. Sebab lah ni semua orang akan guna power bank. Tak ada bateri, tak ada elektrik, kita boleh charge. Itu cara pemikiran seorang ahli perniagaan yang boleh menghasilkan produk. Baik, yang keempat, pilihan warna. Warna pun main peranan. Kamu fahamlah kamu sendiri sebagai seorang pengguna. Kamu nak beli apa pun nak tengok bentuk, rupa, saiz dan juga warna. Jadi empat ni yang diambil kira adalah elemen reka bentuk. Apa dia? Elemen bentuk, rupa, saiz, warna. Kita tak ambil lah ruang, kita tak ambil lah garisan, kita tak ambil lah nilai yang ada. Selain pada tu, saya ambil empat saja. Iaitu ciri-ciri saya. Bentuk, nak buat buku saya. Kamu tengok kulit buku saya, buku tingkatan 1. Kamu rasa suka tak kulit macam tu? Penerbit lain dia buat bentuk lain. Kadang-kadang buku sekolah rendah dia buat bentuk dia, rupa dia macam mana. Kulit buku bentuk kartun lah. Sesuai dengan keadaan pengguna. Saiz dia nak buat macam mana? Saya letak A4, senang. Kamu nak potong, nak masuk dalam file, senang. Itu yang dikatakan saiz bersesuaian dengan fungsi produk itu. Warna. Buku tingkatan 1 warna merah, buku tingkatan 2 warna biru, buku tingkatan 3 warna kuning. Bila saya sebut kat kamu buku kuning, buku tingkatan 3 lah. Kalau buku skor A, warna hijau. Itu warna. Bentuk dia pun berbeza. Saiz dia sama. Ni saya pegang pada elemen. Elemen yang terdapat pada produk. Okey, jalan. Jadi persembahan produk dengan baik memainkan peranan penting dalam pemasaran untuk menarik perhatian pengguna. Sebenarnya bentuk-bentuk yang kita sebut tadi, ciri-ciri ni adalah nak pancing pengguna. Kamu tengok packaging KFC dengan McD. Sebab apa ramai orang pergi McD? Sebab bila dia beli minuman, dia beli makanan, minuman dia ada pot. Ada kertas untuk letakkan minuman. Kerana dia bubuk kertasnya, pelanggan-pelanggan KFC dah lari dah pergi kepada McD. Ini kita nak terangkan kepada kamu supaya kamu faham. Lepas tu nak bagi orang tarik minat, dia buat nasi lemak. Sekarang McD pun buat nasi lemak. Dulu McD tak ada ayam goreng. KFC saja ada ayam goreng. McD pun bubuh ayam goreng. Kentang goreng tu biasalah. Itu persembahan. Nak tarik minat. Saya pun nak tarik minat kamu. Saya buat YouTube. Saya buat YouTube ni tujuan apa? Sebab kamu guna buku saya, kalau tak faham, kamu boleh rujuk pada YouTube. Jadi bab 3, belum ada lagi YouTube, saya akan buat rakaman masuk dalam YouTube. Macam itulah cara persembahan produk saya. Nak bagi orang suka. Senang ya. Semua kita nak hasilkan produk, nak bagi orang suka. Bila orang suka, boleh dapat keuntungan yang paling maksimum. 3 peranan dalam reka bentuk pemasaran. Yang pertama, memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Yang kedua, merupakan saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Dan yang ketiga, mengukuhkan penjendamaan sesuatu produk. Baik, kita bincang satu dulu. Memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Yang pertama. Apa dia tu kehendak pelanggan? Ni kamulah, ni kamu. Katalah ni kamu, ni Fauzana, ni Fauzana, ni Fauzana, ni Fauzana. Dia nak pergi jalan-jalan. Mu tengok dia bawa beg macam mana. Ni beg. Kalau dia nak pergi trekking, dia nak bawa pakaian macam mana. Bentuk macam ni. Ni dia nak pergi meeting. Itulah kehendak pelanggan. Sebab tu kita ada beg serbaguna.
Berbagai-bagai jenis beg. Beg ada troli, beg ada roda. Di sini nak pergi pantai, sesuai tak nak bawa beg yang beroda? Siapa boleh jawab? Fauzana. Okey Fauzana. Ya. Kamu tengok gambar di sini kan dalam PowerPoint saya kan. Ni beg saya terang ni peranan peranan reka bentuk. Ni reka bentuk. Ni reka bentuk beg. Fauzana, kamu tengok reka bentuk beg. Okey Fauzana, kamu tengok ni yang dikatakan memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Kita ada pelbagai beg. Beg ni untuk mengisi baju. Sesuai ada beg yang ada roda ni kita nak berjalan tepi-tepi pantai ni. Tak sesuai. Sebab Sebab nanti pasir tu lekat dekat roda. roda ni tenggelam dalam pasir. Samalah ayat kamu kan. Kamu faham macam tu, saya sajalah kan. Jadi roda ni tenggelam dalam pasir. Bila tenggelam dalam pasir tak boleh bergerak lah. Itu yang dikatakan peranan reka bentuk ni. Kita nak ambil reka bentuk. Nak terangkan kepada kamu. Kamu nak pilih reka bentuk ni bersesuaian dengan kehendak pengguna. Kamu nak pergi meeting, nak naik kapal terbang, sesuai lah pegangan ni. Tak sesuai yang ni. Naik kapal terbang bawa ni, dia duduk nak cari tempat kerusi dia, beg ni kena kepala orang. Marah orang, sama dengan beg ni. Dia galas dia macam ni. Mesti orang duduk ni, dia lalu kok celah-celah bisa naik kapal terbang. Tak bisa naik, kita tembang mata naik kereta api laju ke, kita naik bas ke. Orang duduk belah kanan, belah kiri. Dia bawa macam ni, habis terkena kepala orang. Okey tak, Fauzana? Betul. Betul. Baik, yang pertama, fungsi produk. Okey, semua orang tahu. Kita nak beli produk, kena tahu lah fungsi. Sebenarnya kita beli produk ni, sebenarnya kita bukan beli produk, kita beli fungsi. Kalau orang tanya kamu nak jawab apa, sebab apa kamu beli ni? Kamu beli kereta. Nak mudah, nak percepatkan kamu tak ada duit nak beli kereta, kamu nak beli apa? Kamu beli bicycle. Ada duit sikit beli apa? Beli motor. Lah ni mengikut trend. Peranan reka bentuk mengikut trend dia. Trend dia apa dia? Dia tak mau beli bicycle, dia tak mau beli motor. Dia naik satu skuter tu yang boleh berdiri atas tu. Saya tak tahulah nama apa skuter tu. Apa sana? Dulu dia panggil skateboard. Kena lari. Nak pegang pun tak boleh. Hoverboard. Motorboard. Hover. Oh, coverboard. Pandai kamu ni, pandai rupanya. Bukan tak pandai. Coverboard. Dulu dia panggil skateboard. Skateboard ni lari. Lah ni tak payah dah pakai bateri. Itu yang dikatakan trend. Kita sembang bukan masalah trend beg ni. Trend jenis pengangkutan. Pergi Kuala Lumpur, daripada Bali pergi Kuala Lumpur naik coverboard. Tak sesuai lah. Okey fungsi produk. Jadi kita beli, bukan beli produk, kita beli fungsi. Sebab apa kamu beli sikat rambut? Sebab fungsi dia nak bagi rambut kemas. Ya. Sebab apa kamu beli pisau? Sebab kamu nak potong sayur. Kita beli. Takkan kamu nak beli apa? Cangkul. Sebenarnya kita beli fungsi ya. Sebab tu kita nak tengok, kita nak menghasilkan produk, mesti ada fungsi. Okey jelas. Kalau saya cakap macam tu, mungkin kamu faham. Jadi fungsi dia untuk memotong daging, reka bentuk dia macam mana? Jadilah reka bentuk macam pisau. Sekarang ni dia tak buat pisau dia buat macam gunting, scissors. Scissors pun boleh potong daging. Boleh. Sebab fungsi dia. Barulah kita letak pada reka bentuk. Kalau kita tembang balik beg ni, macam ni lah. Kalau tepi pantai tak sesuai reka bentuk macam ni. Kita nak guna reka bentuk macam ni. Nak naik gunung, yang ni. Kalau yang ni tak sesuai naik gunung. Sebab apa? Kena panjat. Dia pilih macam tu lah. Fungsi reka bentuk. Yang ketiga, kekuatan dan kelemahan produk. Kekuatan dan kelemahan produk saya nak cerita kat sini kepada kamu senang ya. Melalui jenama dan juga harga. Harga mahal, bagus. Harga murah, tak bagus. Kalau kamu pergi di Petaling Street, jalan Petaling tu, dia jual beg. Beg apa? Borneo. Harga murah. Bila murah, tak tahan lama. Kita beli Borneo yang mahal. Harga dia ratus-ratus ribu, berpuluh-puluh ribu, berbelas-belas ribu. Tapi tahan lama. Tapi bila tukar trend, tukar bentuk, dah kita membazir duit. Jadi lebih baik kita beli dekat Petaling Street. Murah. Supaya setahun tukar. Berapa? Beg macam ni dekat Petaling baru RM40, RM50. Kalau kamu beli NICE, nice, mahal. Itu bergantung pada kekuatan dan kelemahan produk. Baik, nilai produk, ketahanan, mahal dan murah. Jadi nilai kamu tengoklah.
Ni beg peti. Yang ni beg kain. Dua-dua beg fungsi yang sama. Guna sama. Tapi harga saja berbeza. Yang ni tak boleh letak benda-benda yang boleh kemek. Yang ni tak apa sebab dia dibuat dengan plastik. Dia macam kotak. Itu yang kita nak bincangkan. Berkenaan dengan memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Kamu nak beli beg sekolah pun, kamu pilih. Mengikut kehendak kamu. Bukan ikut kehendak mak. Bukan ikut kehendak ayah. Kita kena ikut kehendak kita sendiri. Trend. Bila sebut trend ni, peredaran masa lah. Tukar brand baru, sebab tu orang duk tukar kereta. Pak kamu pun duk tukar kereta. Saya tak tukar kereta. Saya tambah lagi kereta. Bila saya beli kancil, lepas tu saya beli Proton. Lepas beli Proton, saya beli Toyota. Lepas saya beli Toyota, saya beli Mercedes. Lepas saya beli Mercedes, saya beli Myvi. Contoh. Sebab ikut trend. Okey, yang kedua, merupakan saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Ini maksud dia, saya nak approvekan apa fungsi alat saya ni. Apa fungsi ni? Maka saya nak kena tunjuk kepada kamu. Itu komunikasi pengeluar kepada pengguna saya buat. Nak kilatkan cermin, saya buat alat pengilat. Itu yang dikatakan peranan reka bentuk. Baik, kamu boleh rujuk kepada 134. Sama ada kita nak letakkan jenama. Yang kedua, sebab apa kita tak jenama? Sebab nak bagi orang setia. Sebab tu dia sebut Milo. Mula ingat. Ataupun senang dikenali. Tapi kita akan bincang. Itu maksud dia merupakan saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Baik, kita tengok yang ketiga. Mengukuhkan penjenamaan sesuatu produk. Baik, kita bincang satu saja. Iaitu produk. Produk mengeluarkan kereta. Mengedarkan kereta. Menghasilkan kereta. Pengeluar. Jadi nak kukuhkan penjenamaan dia, nak bagi orang suka kereta tu, dia kena joint venture. Joint venture ni usaha sama. Dengan apa? Dengan Toyota ataupun dengan Daihatsu. Itu tujuan dia. Jadi kita beli produk ni sebab jenama Toyota. Tak ada lah kereta tu dia nak ambil jenama, dia nak joint venture dengan Mercedes. Nanti harga dia mahal. Tapi lah ni orang mampu. Tapi tak ada lagi syarikat yang nak join, nak bubuh nama syarikat baru tu, nak join dengan Mercedes, BMW. Bila kita kata mengukuhkan penjenamaan sesuatu produk. Baik, saya nak uraikan semua ketiga-tiga ni supaya kita faham peranan reka bentuk. Yang dikatakan 3 peranan reka bentuk dalam pemasaran. Sama ada produk ataupun makanan. Saya ambil satu contoh lah. Kita pergi kepada yang pertama, keperluan dan kehendak pelanggan. Tadi dah terang dah, keperluan dan kehendak pelanggan. Saya harap kamu faham lah. Apa yang dikatakan keperluan dan kehendak pelanggan? Pemilihan reka bentuk produk yang terdapat di pasaran memainkan peranan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Melalui ciri-ciri. Yang pertama, fungsi. Apa pun kita pegang pada fungsi. Jadi fungsi produk. Sebab tu kita pegang pada fungsi. Bukan saya nak ajar kamu produk. Pengguna akan membuat pilihan sebelum membuat keputusan memilih sesuatu produk berdasarkan fungsi dan cita rasa dia. Ni kita tengok beg. Kita bincang pasal beg. Ni pun beg juga. Saya dah terang dah tadi. Berkenaan dengan fungsi. Ni pun beg juga. Ni barulah kita tahu. Ini nak pergi rumah tok, rumah opah. Kamu bawa beg macam ni. Ni nak pergi meeting, nak pergi luar negeri. Yang ni kamu nak pergi naik Gunung Everest. Takkan nak bawa beg roda, takkan nak bawa beg macam ni. Ini dikatakan fungsi. Pengguna akan memilih apakah fungsi. Dalam buku dia tunjuk satu. Kalau reka bentuk dia tunjuk meja. Kalau kekuatan dan kelemahan dia tunjuk kipas. Reka bentuk balang makanan, kelemahan. Sama lah saya nak tafsirkan kepada kamu. Beg. Jadi kamu faham. Okay? Bila saya tunjuk macam ni satu saja, kamu dah faham dah. Oh, yang ni nak pergi rumah apa? Pergi rumah kawan, tidur rumah kawan. Kawan jemput kita tidur rumah dia. Sebab besok dia nak buat parti. Parti tu apa? Parti tu jamuan. Jamuan ulang tahun menyambut. Kita pun bawa beg macam ni. Takkan kita nak bawa beg roda. Takkan kita nak bawa beg galah macam ni. Ikut kesesuaian, ikut kefungsian. Yang kedua, barulah kita pilih reka bentuk. Reka bentuk ni macam-macam lah ciri-ciri yang kita dapat dalam elemen reka bentuk. Saiz, bentuk, jangan tulis garisan. Rupa, pilihlah rupa dia, saiz dia macam mana.
Takkan nak bawa baju sedikit, nak pergi semalam, nak naik Gunung Jerai. Ni dia nak naik ni, dia nak duduk sana 2 minggu. Dia bawa lah beg besar. Itu bergantung pada saiz yang saya bincang tadi. Bentuk, rupa, saiz. Lepas tu kita nak nilai ketahanan dia. Okey, dua perkara yang kita bincang dengan kamu berkenaan dengan keperluan pelanggan. Okey, yang kedua, kekuatan dan kelemahan produk. Jadi pengguna akan memilih produk mengikut kepuasan pada nilai sesuatu produk. Kamu nak beli produk murah ke produk mahal? Jadi kalau produk mahal dia ada ciri-ciri lebih sikit. Kalau murah tak ada ciri-ciri lebih sikit. Dia macam tu. Jika merujuk kepada kipas muka surat 131, dia menerangkan 2 jenis kipas. Satu kipas ni dia punya kekuatannya dia ada remote control. Satu lagi kipas tak ada remote control. Contoh, dia ada kelemahan. Kelemahan dia, barang murah lemah lah. Tak tahan lama. Kalau barang mahal dibuat daripada kulit. Kalau barang murah dibuat pada PVC. Itu maksud dia kelemahan. Tak payahlah nak tunjuk pasal kipas. Kita nak bezakan kekuatan dan kelemahan produk bergantung kepada yang pertama, harga. Mana ada jenama buat daripada kulit harga murah? Mesti mahal. Nak buat dengan apa murah? Nak buat murah lagi, buat dengan apa? Dengan plastik lah. Beg plastik. Payung plastik pun ada sekarang ni. Itu maksud dia kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga, bahan yang dihasilkan menentukan harga, kekuatan satu produk ataupun kelemahan produk. Mengikut keupayaan dan ketahanan setiap produk. Bukan kita nak kata balang kuih. Satu balang kuih plastik, satu balang kuih kaca. Ada juga balang kuih kaca. Nampak cantik, menarik. Tapi angin boleh masuk, merosakkan makanan. Tidak semestinya plastik tu harga murah, tapi dia tak baik. Balang ni nampak cantik, harga mahal. Sebab tu saya tak nyatakan balang, saya tak. Bahan yang dihasilkan menentukan sama ada dengan menggunakan harga, kekuatan sesuatu produk ataupun kelemahan produk itu mengikut keupayaan dan ketahanan setiap produk. Nilai produk macam mana nilai? Inilah. Kamu nak beli jenama ke, nak beli dekat Petaling Street. Bila saya sebut Petaling Street, Fauzana duduk di mana? Di Johor. Dia tahu tak Petaling Street tu? Mungkin orang lain dia tahu. Petaling Street tu apa dia? Tempat menjual barang-barang produk daripada China. Okey? Ini nilai produk. Jadi nilai produk ni boleh juga disebut sebagai trend orang. Ada kebaikan, ada kelemahan. Di sini ada kelemahan dia terpaksa kena pegang. Kalau dia lengoh kat sini, dia tak boleh gantung. Contoh. Yang ini, dia dua-dua boleh. Pegang boleh, gantung boleh. Yang ni pun boleh gantung, tapi saya sembunyikan. Nak tenang cerita kat kamu. Ambil lah gambar. Ada gambar, seronok lah sikit tengok. Senang faham. Ni mengajar ni tak tunjuk gambar, tak faham lah. Okay. Yang ni mengikut trend. Ada orang dia trend yang ni. Belum masuk jenama lagi. Jenama menentukan kekuatan. Bahan menentukan kekuatan. Nampak tu? Saiz menentukan kekuatan. Saiz menentukan harga. Dia tak ada. Saiz itu kekuatan. Nilai sesuatu produk berdasarkan keperluan dan kehendak pengguna mengikut faedah daripada penggunaannya. Dia nak guna tu dia penting tak? Okey, kekuatan dan kelemahan produk. Jadi kita tengok trend. Ni trend dia. Macam kamu lah. Trend ditentukan oleh permintaan dan menawarkan ke atas sesuatu produk. Ni trend dia. Penghematan gaya hidup, teknologi dan sebagainya. Ni kena ikut orang lah. Style orang. Dia bergantung pada sosial kamu. Ni menunjukkan trend. Semua beg laku. Beg murah untuk orang yang murah. Beg mahal untuk orang yang banyak duit. Ini mengikut trend. Trend ni adalah permintaan, penawaran ke atas satu produk ataupun perkhidmatan. Okey, boleh jelas Mudah Sebab apa? Kita nak beli, nak bagi laku lagi trend tu, saya buat produk beg tangan bagi Siti Nurhaliza pakai. Saya kenal penyanyi tu Siti Nurhaliza lah. Paling top. Lah ni digelarkan sebagai Datuk Siti Nurhaliza. Bagi Datuk Siti Nurhaliza pakai ni, beg ni free kat dia. Beg ni free kat dia. Habis satu Malaysia pakai beli beg ni. Nama apa beg ni? Dia tak panggil beg Gucci lah. Dia panggil beg Datuk Siti Nurhaliza. Itu mengikut trend. Trend orang memakainya. Okey, jelas Okey, saya harap kamu faham. Baik, bentuk badan dengan reka bentuk pakaian juga menentukan trend sesuatu produk. Dia nak pakai pakaian pemain peranan. Warna ni bergantung kepada
pakaian dan juga bentuk badan manusia. B. Saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Komunikasi adalah proses menyampaikan maklumat perihal mengenai produk dan perkhidmatan melalui dua pihak, iaitu pengeluar dengan pengguna. Reka bentuk satu produk memainkan peranan yang penting sebagai saluran komunikasi kepada pengguna untuk membeli produk. Ini pengenalan diri. Jenama. Saya ambil juga Milo. Kamu nak minum apa? Milo. Kamu tahu tak di kedai restoran tu dia bagi Milo ke dia bagi Ovaltine? Tak tahu. Sebab apa? Sebab dia adalah minuman bercoklat. Kamu pergi dekat kedai tu, tempat dia orang buat tu, dia bukan beli Milo, dia beli Vico. Tambah dengan susu pekat manis, hilanglah bau Milo. Dia bau coklat. Dia macam tu jenama. Kamu sebut Milo, dia bagi kat kamu Vico. Tahu tak bentuk dah Vico macam mana, Milo macam mana? Tak tahu. Yang tahu rasa dia macam coklat. Ni jenama. Yang kedua, kesetiaan. Macam kamu lah, saya. Dia beli ubat gigi, dia nak beli apa? Colgate. Colgate. Dia nak beli daki ke? Saya duk pakai Colgate. Sebab apa saya pakai Colgate? Daripada kecil kita sebut Colgate. Saya beli Colgate tu lah pengenalan diri berkenaan dengan kesetiaan saya. Penjenamaan saya apa dia? Milo. Dia sedia bukan Milo pun, minum juga. Sebab apa? Sebab rasa coklat. Tapi kalau saya pergi mana-mana ada ubat gigi daki. Pakai juga. Sebab fungsi ubat gigi ni bukan tujuan nak bagi putih gigi. Gigi memang dah putih. Mana ada orang gigi hitam. Kalau ambil gigi hitam, pergi bubur Colgate jadi putih, barulah saya nak beli Colgate. Ataupun saya gigi warna hitam, ambil daki, terus jadi warna putih. Saya akan tukar pada daki. Ini kesetiaan saya. Yang kedua, boleh ingat. Produk yang boleh ingat. Kamu nak beli ramin. Mi, kamu sebut mi apa? Mi Maggi. Sebab apa? Dipengaruhi oleh iklan. Iklan mengata apa? Mi Maggi cepat dimasak, sedap dimakan. Tiba-tiba kamu beli ramin yang buat daripada Korea. Kamu sebut Maggi juga. Tuk kamu sebut Maggi lah. Dia tak sebut mi Korea. Macam tadi saya tanya, sebab apa kamu makan ramin Korea? Sebab hari-hari tengok gambar Korea. Terpengaruh dengan promosi ataupun periklanan. Yang keempat dikenali. Saya sebut Maggi. Oi, nak apa? Duduk asrama. Bawalah pekai Maggi. Nak pergi mana? Pergi umrah. Beli Maggi. Rupanya pergi di Mekah dengan pergi Madinah. Macam-macam makanan mereka bagi. Duk bawa pekai juga. Pekai apa? Maggi. Dia beli Cintan pun Maggi. Lagi beli apa? Indomie. Sebut Maggi. Tok kamu kata mau beli Maggi bawa bekal. Sebab apa? Sebab duk di asrama. Ini pengenalan diri paling mudah. Inilah produk-produk yang mudah diingat, yang dikenali oleh setiap lapisan. Saya bubuh KFC. Sebab apa? Kebolehan, kepercayaan kepada jenama. Sebab tu dia kata makan KFC, jilat sehingga apa? Jilat jari apa? Dia kata. Fauzana? Lazat sehingga menjilat jari. Bahagian iklan bagi kat Fauzana. Lazat sehingga menjilatkan jari. Nampak tu? Sebab apa? Kita percaya KFC inilah paling sedap. Jadi penjenamaan ni adalah maklumat berkenaan dengan kualiti. Keluaran sesuatu barangan ataupun menggunakan simbol tertentu. Ini simbol lah. Simbol ni ada banyak jenis. Sama ada ditulis simbol penuh, Milo. Ataupun simbol yang pendek-pendek. Contoh boleh rujuk pada buku teks muka surat 135. Penjenamaan. KTM. Kereta api Tanah Melayu. KTM. Pos. Dia tulis pos ya. Itu pos Malaysia. Jadi sama ada menggunakan lambang, reka bentuk ataupun kombinasi bagi menjadikan simbol yang berbeza daripada produk lain. Logo. Kamu tengoklah, kamu beli buku kuning saya kan. Kamu tengok logo saya apa dia? Premitech. Itu logo saya, penjenamaan saya. Okey, kita pergi kepada kesetiaan. Kesetiaan pengguna terhadap sesuatu barangan tertentu untuk terus kekal. Kerana credibility, kualiti, reka bentuk, mesra pengguna dan harga berpatutan. Belilah buku apa? Practice Comprehensive. Kita tulis Colgate lah. Sebab saya ulang balik yang tadi. Supaya kamu faham bila kamu tengok video ni. Jadi kalau kamu tengok buku, pasal apa? Buku dia sebut penjenamaan produk, dia tulis KTM. Rupanya penjenamaan ni, boleh tulis Milo. Kalau tak mau tulis Milo, awal-awal Milo tulis apa? ML. Contoh dia macam tu. Tapi Milo dia tulis Colgate pun dia tak pakai logo. Dia pakai Colgate. Ayat penuh. Simbol ke ayat penuh? Dia menggunakan simbol ke ayat penuh? Dia ada menggunakan nama.
Nama, lambang, reka bentuk. Ni reka bentuk. Ni. Ni reka bentuk Milo. Ni reka bentuk Colgate. Colgate. Okey? Boleh diingat reka bentuk produk yang menguasai pasaran kerana produk yang mempunyai identiti yang boleh diingat oleh pengguna seperti fungsi, warna dan bentuk fizikal. Dikenali, reka bentuk produk dapat menguasai pasaran kerana telah dikenali oleh pengguna. Kerana kepuasihatian pengguna sama ada cita rasa yang memberi kepuasan kepada pengguna. Lazat sehingga menjilat jari. Kerana tu ya kita beli KFC. Dan boleh kepercayaan kepada pengguna. Jenama yang mempunyai ciri-ciri yang terbaik dari segi kualiti, fungsi, jenama, jaminan, keselamatan dan reka bentuk produk. Panasonic. Ramai orang pakai jenama Panasonic. Saya pun pakai jenama Panasonic. Sebab apa Panasonic? Sebab brand yang boleh dipercayai. Pengeluar yang mengeluarkan satu hasil yang boleh dipercayai. Panasonic. Kipas Panasonic. Kita tak belilah kereta Panasonic. Sebab Panasonic hanya buat peralatan elektrik. Kita tak belilah ubat gigi Panasonic. Kita tak belilah mi ramin Panasonic. Sebab Panasonic hanya untuk produk peralatan elektrik. Kalau kamu nak letak produk makanan, nak buat apa? Kamu ubah yang ni, bubuh di sini. Kalau kamu kata boleh kepercayaan kepada jenama, apa dia KFC, kamu letak lah sini. Saya letak pelbagai. Milo ada, Colgate ada, mi ada, ayam ada, peralatan elektrik ada. Jadi semua ada. Sebenarnya guna semua Milo pun boleh. Ni pun boleh Milo, ni boleh Milo, ni boleh Milo, ni boleh Milo, ni boleh Milo. Ni tak tulis Melo, dia tulis Nestle. Sebab jenama Nestle. Dikenali Milo. Boleh ingat Milo. Kesetiaan Milo. Itu contoh dah. Samalah kamu nak letak Colgate. Tapi dalam buku, dia letak di sini beras. Beras jasmin, beras nu, beras ni, beras ni. Boleh diingat dia bubur gigi. Kesetiaan Vitagen. Jadi saya boleh ubah-ubah. Kamu nak beli apa? Penjenamaan. Nak beli roti. Roti jenis apa? Gardenia. Oh, jenama Gardenia. Kesetiaan sebab Gardenia lembut. Boleh diingat sebab senang sebut. Gardenia. Gardenia. Sebab apa jam? Sebab apa jalan jam? Kemarin jalan jam daripada Baling ke Kuala Lumpur sebab terlupa bawa roti Gardenia. Kalau bawa roti Gardenia, jalan pun tak jam. Okey, dikenali apa dia? Dikenali Gardenia klasik. Gardenia jumbo. Boleh dipercayai Gardenia. Sebab dia kena Gardenia. Kena dia tak ada lah macam dalam buku tu kamu duk tengok beras main jenama ada TTM, ada Jasmine, ada Lexus, ada Mark City, ada Tabung Haji. Jadi kita sambung minggu depan pengukuhan penjenamaan sesuatu produk. Sebab saya nak cerita perihal produk yang saya buat. Yang belum keluar lagi dalam pasaran di dunia. Tapi saya nak menterjemahkan kepada kamu apa yang dimasukkan rakan pengkongsian teknologi dan produk. Lagi satu, rakan strategik perniagaan. Okey, itu saja. Cuma nak tanya kamu, ada apa nak bincang dengan saya? Tak ada. Yang lain, ada apa nak bincang? Boleh tanya? Tak ada apa? Okey, kalau tak ada apa nak bincang, maka kita sudahi dulu di sini. Tak ada. Imran kata tak ada dah. Okey. Saya akan sambung kepada kamu minggu depan. Saya ingat ada 2 minggu lah saya nak terang bagi pelan-pelan. Lepas tu kita nak gabungkan apakah corak periklanan kepada produk kamu. Sebab nanti kamu akan menghasilkan periklanan kepada produk yang kamu nak buat. Jadi jika Fauzana nak buat produk seperti mana cikgu, maka dia akan buat periklanan. Ada yang bincang pasal lampu suluh dan sebagainya. Okey, jadi kalau tak ada apa, saya sudahi. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pelajar-pelajar yang setia bersama saya. Itu Cikgu Syukri. Jadi akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Saya cikgu. Ya, sama.